So, kita pergi kepada penolong umum, pentingnya menuntut ilmu. Kita baca hadis-hadis yang sahih. Dalam ni saya letak semua hadis yang sahih, insya-Allah. Kalau rakan-rakan nampak hadis tu tak sahih, boleh bagi tahulah dan kita akan bincang. Nanti saya akan dapatkan dia punya bukti-bukti lah hadis ni hadis yang sahih. Dari Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang Allah kehendaki mendapat seluruh kebaikan. Tengok Allah, Nabi katakan, siapa manusia ni, siapa-siapa sajalah, tapi ni orang tak Islam pun sama. Kalau dia nak, Allah nak bagi dia mendapat seluruh kebaikan ni, Allah fahamkan dia tentang agama. Even non-Muslim pun kalau dia nak kebaikan kan, dia fikir pasal agama. Dia tengok apa yang paling benar dia tengok kan. Sebab Allah dalam Quran sarankan untuk manusia ni tengok pada alam sekitar pun. Tengok langit, tengok bumi, kan, tengok mesti ada pencipta dia. Bila dia tengok pencipta, dia tengok agama dia, dia buat perbandingan agama, dia akan masuk agama Islam. Dan agama Islam ni adalah seluruh kebaikan lah. Sebab kebaikan kita ni kita nak berbekalkan selepas mati nanti. Bila kita mati nanti, kita berada di alam yang kekal kan. Berada di sana, dah tak ada dah ruang untuk kita kembali dan kita perbaiki amal kita, tidak dah. Hari inilah masa kita hidup ni. Sama juga yang orang kafir tadi, kalau dia kembali kepada Islam, dia dapat seluruh kebaikan lah. Tetapi dalam konteks kita yang dah Muslim ni, kita tengok ayat ni kan, kita tengok hadis ni, Nabi kata, kalau Allah tu nak bagi kita semua kebaikan, tak ada tinggal, semua 100% kebaikan. Apa kata kunci dia? Kita nak faham tentang agama. Dia ni ada riwayat Bukhari dan Muslim. So nak ceritanya faham agama ni sangat payah lah, sangat mahal lah. Benda ni benda yang macam permata lah kot. Emas yang mahal lah kot. Ataupun benda yang memang berada di puncak gunung yang tak ramai lah orang boleh dapat benda ni. Jadi kita nak menuju ke sini lah. Faham agama, kita nak ambil yang sahih. Sebab dalam hadis yang lain Nabi cerita tentang, hari ni kan kita tengok sibuk kan dengan peperangan di Palestin kan. Orang duk cerita tentang Al-Mahdi lah, Imam Mahdi lah. Orang cerita tentang macam-macam lah. Tapi kalau kita faham agama, kita baca kenapa di akhir zaman ni hadis-hadis yang banyak tu, kita faham lah sebenarnya. Tapi itulah kita tak cerita kat sini lah. Sebenarnya ada benda lain yang sangat besar di sebalik event yang sedang berlaku ni. Sebab ada hadis yang sahih Nabi sebut, kalau Muslim takluk balik, tapi dia nampak macam negatif kan, tapi saya nak cerita tentang dari sudut ilmiah sajalah. Bila Muslim takluk balik Palestin, maka kehancuran Madinah, Mekah dan Madinah akan berada di ambang yang sangat teruk lah, akan berada kehancuran di sana. Menunjukkan kalaulah Muslim yang takluk balik Palestin ni, menunjuk kita berada di sangat-sangat hujung zaman dah begitu. Taklah kita menidakkan, tak mau, kita bukanlah tak nak dapatkan balik tanah Palestin tu, tak begitu maksud dia. Dari sudut faktual yang begitu, dari sudut hadis apa yang Nabi sebut, daripada hadis yang sahih. So pentingnya ilmu, pentingnya kita nak faham tentang agama lah, kita nak ambil benda yang paling sahih dalam seharian kita lah, ibadat kita semua tu. Sebab apa? Kita akan dapat seluruh kebaikan. Tak nampak lagi hari ni kan? Sebab check and balance ataupun timbangan amal belum berlaku lagi kan? Sebab buat benda salah pun tak ada, tak kena rotan, tak kena apa kan? Orang tak marah pun tak dapat rating pun tak dapat tegur apa, sebab benda yang salah dalam sudut agama kan? Later nanti baru kita akan nampak. Cuma kita nak ke sinilah, kita nak berusaha sebab Allah nak suruh kita pakai akal kita lah. Kita nak guna akal sebagai seorang manusia. Nombor dua, bila kita dah faham agama ni, kita nak berdakwah. Daripada Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Sayyidina Ali radhiyallahu an, demi Allah, sekiranya Allah memberikan hidayah kepada seseorang melalui dirimu, itu lebih baik bagimu daripada memperoleh unta merah. Bermaksud barang yang paling berharga. Dari riwayat Bukhari dan Muslim. Bila dah faham agama ni bermaksud kita sedang dakwah diri kita sendirilah. Dah dakwah diri kita nak dakwah orang lain. Pergi kat isteri kita, suami kita, anak-anak kita kan. Siapa yang dekat dengan kita dulu, ataupun siapa yang di bawah kawalan kita yang boleh kita kontrol. Terutama anak-anak kita lah kan. Anak-anak kita memang dia role model dia, kita lah, mak ayah dia lah, dia nampak kan. Dia tengok macam contoh kita solat dekat rumah kan, kaki kita bagaimana. Buka luas ke, buka sempit ke, bersentuhan antara dua kaki masa sujud kan. Anak kita tengok dia buat benda yang sama je, tangan kita dekat dada ke, kat perut ke. Dia tengok ayah buat macam ni. Sebab orang yang paling dekat dengan dia adalah bapak dia lah, yang dia mula-mula hidup nampak mak dia, ayah dia kan. Dan untuk dakwah ni, untuk terpraktis, mungkin kita pergi kepada orang yang dekat dengan kita. Lepas kita faham agama, kita nak sebarkan ilmu lah, macam itulah. Sebab Nabi kita pada hadis yang sahih ni, Nabi kata, kalau Allah bagi hidayah, sebab nak dapat hidayah tu perlukan kita berusaha untuk dia berubahlah, kita dakwah dia. Walaupun tak beri hidayah pun dapat pahala yang banyak lah, sebab kita dalam usaha dakwah dia. Dalam satu hadis yang sahih ni bagi motivasi lah sedikit kepada kita kan, dan juga kepada saya lah kan.
Dalam hadis yang sahih Nabi ada sebut tentang pahala, para sahabat Nabi. Ada perbuatan amalan yang sama dapat pahala sebagaimana pahala sahabat Nabi. Kena ingat sahabat Nabi ni, yang mana berjumpa dengan Nabi, yang hidup di zaman Nabi. Selepas sahabat Nabi ni, kalau ikut daripada ustaz saya sebutlah, Ustaz Maulana Asri sebut, tak ada manusia yang lebih tinggi kedudukannya lebih daripada sahabat Nabi. Tak kiralah wali ke, Imam Syafi'i ke, Imam Hanafi ke, Imam Malik ke, tak kiralah siapa-siapa yang kita rasa, oh ni orang agama ni, sufi, hebat, ulama besar. Dia lebih rendah daripada sahabat yang paling jauh. Sahabat yang paling jauh tu, yang paling jauh dengan Nabi tu, katalah Nabi ada 100,000 lebih sahabat Nabi kan. Yang berada nombor 100,000 tu, yang last tu adalah lebih tinggi daripada manusia yang bukan sahabat Nabi. Dan nak cerita kat situ, nak letak perbandingan ni, dan pahala sahabat ni mesti dah besar lah. Kalau berada di kalangan sahabat, pahala mereka ni bila dia buat kebaikan, sangat besar lah maksud dia. Dan Nabi sebut ada satu pahala yang sama besar ataupun Allah bagi pahala sama lah dengan pahala sahabat Nabi. Apa dia? Orang yang nahi mungkar. Orang yang buat nahi mungkar. Orang yang cegah mungkar. Orang yang dakwah, dia cegah mungkar. Ni anjuran berdakwah, orang yang cegah mungkar. Mungkin minggu depan saya bawa hadis tu. So hadis tu sangat-sangat besar lah impact. Kalau pada orang yang sedang berdakwah, yang sedang rasa down lah. Bila kita berdakwah, akan banyak halangan lah, ujian kepada kita. Dan bila kita baca hadis tu, kita kata Allah. Dan kita faham yang sahabat Nabi ni adalah pahala yang sangat besar. Allah bagi kepada mereka sebab mereka berjuang dengan Nabi dulu. Sangat besar kan nak luaskan Islam ni. Dan Allah bagi pahala yang sama kepada orang yang selepas Nabi tu, selepas sahabat Nabi tu, yang mana perbuatan itu adalah orang yang cegah mungkar lah, nahi mungkar. Dan dakwah ni memang tak akan lari daripada nahi mungkar lah. Banyaklah dakwah. Saya ingat 70% dakwah ni pergi ke situ lah. Sebab dalam konteks dakwah ni, kalau tengok ajaran berdakwah kita faham ni kan. Satu dari konteks ibadah tu. Ibadah ni, tadi kan saya dah baca hadis yang tentang bid'ah ni kan. Dan bid'ah ni takkanlah Nabi sebut setiap kali Nabi memulakan majlis kalau dia kecil. Benda ni sangat besar lah. Sebab agama kita pun dah menuju ke hujung-hujung kan. Dan kalau kita tengok, macam mapping lah daripada agama lain kan. Agama Kristian dan agama Nabi Musa dulu kan. Bila hujung-hujung tak hujung pun. Bila sekarang tengok mereka dah syirik kepada Allah. So nak bagi motivasi kepada kita supaya kita dengan ilmu ni kita berdakwalah sebab pahalanya sangat besar. Walaupun dalam konteks hadis ni Nabi kata kalau dia untuk berubah dapat pahala, tak berubah pun dapat pahala juga. Dalam perjalanan untuk orang untuk berubah dan kita sedang buat nahi mungkar, pahala kita tu adalah sama setingkat dengan pahala sahabat Nabi, insyaAllah. Nombor 3, saya baca ayat yang last ni, surah Al-A'raf ni, ayat 33 ni, kita nak ada sempadan lah dari ilmu yang kita sedang belajar kan. Dan kita nak sampaikan kepada orang lain lah. Macam inilah ilmu ni, apa yang Allah sebut, Allah haramkan mengada-ngadakan terhadap Allah apa sahaja yang kamu tidak ketahui. Yang ini berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Kita janganlah tiba-tiba nampak macam hadis, bismillah. Kita sebar je, tengok hadis palsu. Janganlah maksud dia, tengoklah apa ancaman mereka yang sebar hadis palsu. Dan yang sebar hadis palsu ni kalau tengok, kadang-kadang ustaz-ustaz dalam TV boleh sebar hadis palsu kan. Jadi hati-hati, kita kena jangan tertipu lah, takut nanti kita terlampau takjub kepada orang, kita mengkultuskan manusia, kita menidakkan kita menidakkan fakta tu. So kita tak maulah, kita tak nak berada dalam golongan yang Nabi ancam ni. Apa Nabi kata? Nabi SAW bersabda, barang siapa yang berdusta atas namaku, maka siaplah tempatnya dalam neraka. Hadis riwayat Bukhari. Hadis nombor 2, barang siapa yang berkata di atas namaku yang mana aku tidak pernah mengucapkannya, maka siaplah tempat dalam neraka. So ini sangat menakutkanlah bagi kita. Kita tak maulah kita tak mau yang kita keluar daripada sempadan ilmu kita. Kita kena faham jugalah daripada ilmu, kita tahu mana yang sahih, mana yang dhaif, mana yang palsu, insya-Allah kan. Page ni nak tunjuk, ni yang minggu lepas ni saya baca jugalah, ini adalah nanti down pula kita baca hadis ni. Kita bacalah supaya bagi semangatlah. Kita ambil ni dalam konteks benda yang sangat positif lah kepada kita kan. Kita tak mau kita rasa ancaman je agama ni, tak begitulah. Kita nak agama ni, kalau baca hadis lain banyak juga motivasi-motivasi. Kalau tengok Quran tu kan, banyak motivasi-motivasi yang Allah bagi kepada Rasulullah SAW untuk dia berdakwah. Cuma tazkirah ni peringatan kan, kita dah 7-8 hari, 6 hari kita berada dengan lara kot. Mungkin lara, mungkin tak. Dan hari ni kita nak cerita peringatan lah sedikit.
Kita baca hadis ni, jalan pintas menuju syurga. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berjalan menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju syurga. Hadis ni hadis yang sahih, riwayat Imam Ahmad. So, kita sekarang ni sedang menuju syurga lah. Kita sedang menuntut ilmu untuk menuju syurga. Allah mudahkan jalan tu. InsyaAllah kita doa kepada Allah lah, supaya Allah bagi kita kefahaman lah, kehendak. Ada rasa keinginan yang tinggi untuk cari benda yang benar lah. Terutama di akhir zaman sekarang ni kan. Dan kita naklah menuntut ilmu. Hadis nombor 2, ini nampak macam negatif tapi saya baca jugalah. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala benci orang yang pandai dalam urusan dunia. Saya lah pandai urusan dunia kan. Ada order barang lah, Lazada kan, weekend ni dah fikir nak buat something lah. Urusan dunia, nak buat DIY apa benda kan. Tapi apa yang Nabi kata, namun Allah benci orang macam ni. Tapi tak cerdik dalam benda akhirat dia. Ada riwayat Al-Hakim, sahih. Syekh Albani kata sahih lah. So kita naklah juga dua-dua kita pandai. Dunia pandai, akhirat kita pandai. Tapi pandailah akhirat ni kita nak ni lah ambil yang inilah yang sahih lah. Kita nak faham tentang hadis, kita nak faham tentang even solat kita kan, solat kita apa yang tak sahih, apa yang sahih. Kan kita terlampau Nabi sebutkan tentang bid'ah lah macam-macam. Kita dah berada dalam keadaan dibesarkan cara begini kan. Cuba kita step back sedikit dan berfikir kan, bukannya kita nak rosakkan amalan kita, tidak, ataupun kita nak bergaduh dengan orang ramai, tidak. Kita nak ambil dalam konteks ilmu tadi tu kan. Kan hadis ni Nabi kata, kita nak faham tentang agama ni. Oh begini keadaannya, oh berpecah begini. Oh begini, oh Rasulullah SAW begini keadaannya. Oh sahabat begini kan. Bila kita faham semua tu, kita boleh bezakan lah kan. Kita bezakan, kita boleh nampak, oh padanlah dia buat macam tu. Oh fahamlah. Macam tu lah maksud dia. Dari faham tu kita boleh elak lah benda-benda yang mungkin benda yang syirik kita boleh elak, ataupun benda-benda yang bagi mudarat kepada kita. Ataupun kita tengok benda yang sahih berbanding dengan yang palsu, ataupun yang sahih dengan yang lebih sahih. Sunnah yang lebih utama dengan sunnah yang kurang utama. Kan boleh sampai ke tahap tu, maka mencapailah kat sini kan, fahamlah dia. Mana yang sunnah yang lebih utama, mana yang sunnah yang kurang utama, macam tu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Allah, dan dengan memuji Allah, saya bersaksi bahawa tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Allah. Saya meminta ampun kepada Allah dan saya bertaubat kepada Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.